Ridho bernama kemarin. Apa baiknya tinggal dengan mentua? Apa buruknya tinggal dengan mentua? Mentua tu mak, saya kata. Kalau tak baik kamu dengan mentua, maknanya kamu tak layak jadi menantu. Kamu bukan menantu pilihan, kamu menantu setan. Terus terang dia cakap. Budak dia ambil anak kita, kemudian tak suka kita, marah tak? Ni mak mentua belaka ni kan. Calon-calon mak mentua. Engkau ambil anak aku, kepikat anak aku, engkau tak suka aku. Empuk kan. Tapi dari segi agamanya lagi senang. Anak itu anak siapa? Anak kita, betul. Apa yang dia ada adalah milik siapa? Milik kita. Kenapa pergi rumah anak takut sangat? Kalau anak balik rumah kita, kita datang rumah anak, tak sanggup duduk menantu, tak sanggup rumah anak, Kalau boleh nak tunggu rumah tua kita sampai tua macam kita, betul? Kerana apa? Kita tak pakai prinsip agama. Kalau kata mak jangan itu, jangan ini, mak ini aku sendiri saya punya, dia begitu ni jangan. Kamu tak aku punya. Macam suami jugalah, kenapa isteri kena taat suami? Kamu tu suami punya. Boleh nampak? Tapi janganlah buat sesuka hati. Contoh. Betul tak? Taat lah. Taat. Taat yang taat Allah, taat yang langgar perintah Allah tak perlu taat. Maka kita ni jangan pegang seketul je. Okey, kamu tu aku yang nikah, kamu hak aku, ikut aku yang kau punya tu aku punya. Awak ni cakap benar sikit. Kita tinggal yang tu sebab kita rasa salah. Padahal itulah prinsip utamanya untuk mengatakan aku layak taat ke tak? Suami layak tanggung ke tidak? Kenapa suami mesti menanggung? Kalau takut setengah mati. Minggu sudah seorang suami meninggal. Ada pula hamba Allah yang datang, kamu tak boleh pergi masjid, kamu tak boleh tengok jenazah, kamu tak boleh pergi kubur. Betul? Betul ke salah? Betul ke salah? Kenapa kau tak ke kubur tak boleh? Ustaz cakap. Betul ke tidak? Mandi ni di masjid, kita nak tengok suami hari terakhir kan? Hari kematian, kau nak berkabung pun lepas itulah. Betul ke tidak? Saya sedih juga tak dapat tengok. Siapa yang pesan awak tak boleh pergi masjid? Sampai kelilau orang masjid cari. Mana waris-warisnya? Kami nak buka kali terakhir. Kau nak pesan apa? Nak tengok apa gitu gini? Tak ada orangnya. Astaghfirullah. Anak tak ke mana, mak tak ke mana. Sedih. Satu kesedihan. Maka mak ayahnya dulu garang dengan maknya. Sebab kematian menunjukkan cara hidup. Tak ada anak yang tengok, tak ada isteri yang tengok, tak ada adik-adik yang tengok. Kalau dia baik, buka kali terakhir tu apa? Ramai orang nak cium, ramai orang nak bagi salam, ramai orang nangis, ramai. Itu tanda orang baik. Tapi kalau kau tak ada buka, tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa. Okey, tutup, jalan. Contoh. Sebab itu kita melihat dan belajar. Melihat dan belajar. Sampai, ini cerita bukan ngumpat, tapi mengambil iktibar. Minta maaf banyaklah. Tak sampai ke tajuk. Sampai sebenarnya. Ini bukti. Dan buat Yasin. Buat tahlil. Kami nak masuk rumah tu, anaknya tantang di atas jalan raya. Bayangkan. Awak panggil, kita pula makcik-makcik tahu je lah. Saya masuk antara orang terakhir. Okay. Kenapa di sini? Yang nak dibaca Yasin kan bapak kamu. Kami tak ada apa-apa. Makcik ni datang nak tolong je. Nombor satu yang wajib baca ialah kamu. Tak masuk. Tolong ingatkan anak-anak saya. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa? Tinggal sampai habis, sampai kita orang balik. Sembang, tak rasa apa ditegur. Sebab dah tak ada rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Sakit di rumahnya 2 minggu. Anaknya 4. Yang muda, bujang, menantu dan semuanya. Umi melihat ini sebab belajar. Balik cerita ke anak. Tadi mak tengok begini. Esok mak mati, kamu jangan buat begini. Seminggu sebelum meninggal, suaminya stroke. Apa anaknya buat? Sewa syarikat mengurus orang sakit. Okey. Datanglah hamba Allah. Kebetulan masa Umi datang melawat,
orang tu tengah mengurus suaminya, mandikan gitu kan, tukarkan pampers, lalapkan, gosokkan segala benda. Saya kata ya ini kita sewa. Dia bagi katil, dia bagi semualah apa benda keperluan, sebab sudah ada agensinya begitu. Okey, itu kalau tak ada anak rasa-rasa sesuai lah. Tapi anak kalau orang Perak kita berjegor tu maknanya anaknya 2, 3, 4 bujang-bujang besar-besar contoh. Okey, dan anak-anak tidak sempat mengurus, tak dapat rezeki mengurus sebab dibayar pakai duit. Anak balik keluar masuk je. Tak tengok ayah dah mandi ke tidak, ayah dah makan ke tidak, sebab sudah digaji. Kita nak senang digaji je, sebab terlupa jasa, terlupa bakti, terlupa pahala. Tolong cerita ni mudah-mudahan kita bawa kepada anak-anak kita. Mak sakit, kamu yang urus, bukan orang gaji yang urus, bukan jururawat yang urus. Kerana itu kebaktian terakhir kita. Okay? Sebab itu turun ke jenazah, turun ke liang lahat, tak ada anaknya turun. Okay? Tak ada anaknya turun. Ini sebab itu Umi suka melihatnya dari mula sampai ke akhir. Sebab itu hantarlah jenazah sampai ke kubur, kita tengok. Ini kekuatan. Dan kebetulan hari hujan, jenazahnya dah sampai ke kubur, liang belum gali. Letak dulu jenazah ke tepi, baru gali liang lahat. Itu pun jarang-jarang jumpa. Selalunya kita jumpa dah sampai terus jalan masuk, dia duduk ke tepi dulu, tunggu tong jentolak kaut, dan jentolak juga tutup. Anak masih tak dapat pahala. Okey, anak tak pegang pun cangkul sebab jentolak buat. Ini menunjukkan betapa sikitnya kesempatan kita nak dapat pahala dari orang tua kita. Jasa itu sebenarnya itu jasa terbesar dan terakhir. Sebab itu kalau dah mandi, tolong semak lah dengan AJK mana ke, dengan orang yang gali kubur, semak dah siap ke tidak gali kuburnya, supaya tak tersidai. Contoh, ni kekuatan yang mi pungut, bermakna hatinya sudah mati tentang kasih sayang. Udah sakit tak mengurus, baca tahlil tak masuk, jenazah masuk ke liang lahat tak masuk. Anak besar-besar, big size, 2 kali ganda size ustaz tu. Kalau ikut kalah dari segi kuat tak kuatnya, bayangkan oleh kerana sempitnya liang lahat sekarang, dia ikut piring jentolak tu. Kalau yang jentolak tu tukang itunya bendanya besar lah sikit gemaknya. Dia ngam-ngam bila kita masuk dah tinggal separuh. Orang masuk dalam liang tu, ruang yang ada tinggal separuh. Macam mana nak turun jenazah? Peluk jenazah, tak boleh angkat. Kita kan dulu turunkan pelan-pelan sebab lebar. Ini tak, sambut, peluk jenazah tu, bongkok pelan-pelan, duduk pelan-pelan tu. Disempitnya sekarang ruangnya. Ni betul kita kata ingat rumah kamu yang paling sempit. Okey, dan masa peluk anak tak peluk, memang rasa runtuh dada. Sebab itu datang balik, pergi jenazah, pergi kubur dengan anak yang besoknya jangan buat mak macam ni. Okey, sebab koreknya tak sempat nak pegang cangkul, tutup jangan sempat pakai cangkul, semua pakai tolak, pong. Okay, kalau orang kampung masih lagi pakai cangkul, tak ada lagi debam sekali jalan gitu. Okey, ini contoh. Jadi kita tolong ingatkan, bila mati anaknya, mati kasih sayang anak pada mak bapak, dia tak ada lagi rasa dekat. Kenapa dia tak mandikan? Sebab tak rasa dekat. Kenapa dia tak urus sakitnya? Sebab dia tak rasa dekat. Bukan salah anak, bukan sepenuhnya salah anak. Kita kata dah besar, takkanlah tak ada otak, betul tak? Tapi sebab otaknya jalan, hatinya mati. Bila hati mati tak boleh buka. Sebab itu Allah kata, aku kunci mati pendengarannya, penglihatannya, okay? Sehingga hatinya mati. Dia nampak ini pesan. Ada banyak pesanan daripada Al-Quran. Okay? Katalah Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati, hati, pendengaran dan penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ni kalau orang yang mati hatinya tadi.
Kan azab berat. Maka kita kata hati tadi apa? Kita kata tempat di mana Allah berjumpa kita, kita berjumpa Allah. Betul? Sebab itu siapa yang solat hati tak ikut, solatnya sangkut. Kita bimbang solat kita ni sangkut. Sebab itu tak banyak perubahan walaupun tak pernah tinggal solat. Hatinya masih meragam, perasaannya masih meragam. Otak lagi cabang antena banyak, teringat macam-macam. Betul? Maka kita bangun balik kekuatan bahawa hati yang mati adalah satu kemalangan paling malang. Kerana pertama doanya tidak terangkat. Doanya tidak terangkat, amalannya tidak diterima. Hati-hati, ini besar sangat. Sebab itu nak buat tajuk ni, kasih ya Allah, Tuhan bantu ya Allah. Kerana kita sedang mengkaji, membetulkan, membaiki, bercakap tentang sumber di mana Allah jumpa kita. Allah bercantum dengan kita di hati. Sebab itu kata Allah kata apa? Aku tak tengok baju kamu, tak tengok pangkat kamu, tak tengok gaji kamu, tak tengok rumah kamu. Aku tengok apa? Hati kamu. Dan pesan Nabi pula, kalau dalam tubuh kamu ada seketul daging, hafal tu tapi tak kisah. Itu dah biasa semua ustaz sebut. Ada soalan. Hari ini disediakan 5 hadiah untuk diberikan kepada yang menjawab soalan. Oh, ni get ready soalan lah. Okey. Nak hadiah kan nak kuliah? 5 je orang 4 lori. Ya Allah. Contoh apa kedekut sangat. Betul? Itu yang pertama. Sebut 5. Memang tak ada untuk aku dulu. Sampai pengalaman Umi, bila ada jabatan baru, aku dari dulu sampai sekarang sampai pencen. Umi minggu sudah ada alumni pensyarah pencen. Memang meja Umi tu semua cakap, okey kita mulakan cabutan bertuah. Aku memang dari dulu sampai sekarang tak ada bertuahnya. Belum buka nombor dia dah cakap dah. Ada seorang tu doktor, saya nak masuk ke meja doktor, entah-entah bertuah. Dia baru duduk je nombor dia naik dulu. Ya Allah, betul lah. Walaupun dia sudah meramalkan, sudah menyatakan saya tak pernah dapat. Ada tak orang tak pernah dapat? Angkat tangan. Oh, malu nak ngaku. Entah-entah hari ni dapat. Mana tahu? Betul? Okey. Banyak nak selingan. Okay. Sebab itu jangan buruk sangka. Saya kata jangan buruk sangka. Kalau dulu tak dapat, sekarang baru Allah bagi. Di meja yang Umi duduk 3 dapat. Yang kata tak dapat. Oh, lebih engkau ni bawa tuah lah. Amin. Boleh nampak? Itulah memang hak dia. Walaupun dia dah menolak daripada otaknya, tapi Allah masih sangat sayang. Mulut engkau leza sangat. Patutnya tak dapat. Itu kalau kita. Betul? Sebab itu orang berdosa Allah tak pernah hentak sekaligus. Betul? Allah tak pernah hentak. Kalau Allah hentak pensan. Betul? Allah bagi ruang untuk sampai kamu ke satu titik yang namanya taubat. Sebab itu datang kuliah, datang taklim, datang majlis ilmu. Sebab tak pernah jumpa taubat, tiba-tiba pung, jumpa. Ini kekuatan yang kita nak angkat.